wujud di Malaysia ini. Tetapi dia tidak terserlah. Tak nampak peranannya dalam masyarakat. Kalau dulu-dulu ya. Tapi sekarang ni ada, dengan tak ada, orang tidak diserlahkan dengan peranannya. Jadi sesuai dengan namanya, saya harap Yayasan Dakwah Islamiah ini serlahkan balik agar dia menjadi mercu tanda kepada penyebaran Islam dan dapat memberi jawapan-jawapan yang tuntas kepada setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat mengikut bidang yang telah ditentukan. Tuan Dipertua, saya nak pergi kepada Jabatan Perkhidmatan Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam merupakan salah satu jabatan yang diberi tanggungjawab untuk menyelia pelajar-pelajar. Salah satunya ialah menyelia, menghantar, mengurus pelajar-pelajar ke luar negara di dalam bidang-bidang tertentu. Jadi peruntukan diminta ialah untuk penajaan baru kepada 600 orang dan juga kerana tambahnya ilaun dan sebagainya. Ini juga saya rasa penambahan baru 600 orang ini memang telah ada. Kalau kita dah rancang, telah ada. Jadi kalau kita dah buat unjuran, tak perlu minta. Tetapi boleh jadi dah jadi budaya kita macam tu, maka dibuat dalam tambahan. Baik. Walau bagaimanapun, saya boleh mengakui bahawa ada peruntukan yang diminta kerana perbezaan mata wang. Itu perkara yang biasa berlaku. Dalam hubungan ini saya ingin tahu daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam, berapa ramai jumlah pelajar tajaan GPA di luar negara dan dalam bidang apa? Kalau boleh kita tahu. Berapa ramai? Dan seterusnya, berapa kos setiap seorang pelajar yang dihantar belajar sehingga tamat dalam bidang masing-masing. Kemudian, saya ingin bertanya di sini, pelajar-pelajar yang terlibat dengan kenaikan yuran, perbezaan, tukaran mata wang ini adalah daripada Australia, UK, Jepun dan sebagainya. Tapi saya dipahamkan ada GPA menghantar pelajar-pelajar ke Timur Tengah. Dalam hubungan ini tidak ada pelajar-pelajar yang ditaja di Timur Tengah itu disebut dengan perlu penambahan. Jadi saya nak tahu, adakah di Timur Tengah itu tidak perlu ditambah ataupun memang duit dia lebih kecil berbanding dengan duit Malaysia, ringgit Malaysia? Dan saya nak tahu juga berapa kos seorang pelajar perubatan atau lain-lainnya yang belajar di Timur Tengah dan bagaimana perbandingan dengan yang belajar di UK atau Amerika atau Jepun ataupun Australia. Kita nak tahu perbandingan dan perbezaan kos, di segi kos. Kemudian saya ingin bertanya pihak GPA, adakah penajaan dibuat kepada pelajar-pelajar dalam bidang pengajian Islam? Saya melihat bidang pengajian Islam juga perlu ditaja, khasnya di luar negara. Kerana kita perlu kepada pakar-pakar yang betul-betul mahir di dalam bidang pengajian Islam, yang dia memacu kepada perkembangan negara dan kemajuannya. Sebagai contoh, bidang pengajian Islam dalam bidang ekonomi Islam, perbankan Islam, begitulah juga yang kaitan dengannya. Saya melihat dalam bidang ini tidak ramai pelajar yang mengambil bahagian. Mereka merasakan ini satu bidang baru dan mungkin juga mereka merasakan ia satu bidang yang agak sukar. Namun ia sangat diperlukan. Apalagi kalau kita melihat titah baginda di Pertuan Agong
meminta supaya kita merealisasikan maqasidus syariah. Dan maqasidus syariah itu tidak dapat kita lari daripada aspek-aspek pengajian yang di dalam bidang pengajian Islam. Bagi saya, bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, perbankan Islam dan sebagainya, ia telah berkembang dengan pesat di dalam negara kita. Dan kalau kita tengok, termasuk dalam bidang ini juga takaful. Dan dalam bidang ini, kalau kita boleh lihat, tidak ramai pelajar yang mencebur. Dan kalau kita boleh menaja mereka ini kepada bidang-bidang tersebut, agar mereka memberi tumpuan yang sebaik-baiknya sehingga negara dapat manfaat daripada pengajian yang telah mereka ikuti, yang akan mereka ikuti. Kalau sekiranya sebelum ini sudah ada, alhamdulillah, saya cukup berterima kasih. Dan kalau sekiranya belum ada, saya ingin mencadangkan supaya perkara itu perlu dilihat dan dikaji agar dia menjadi satu kebaikan untuk negara kita. Seterusnya ialah dalam perkhidmatan awan juga ialah pengiktirafan sijil luar daripada negara kita. Saya dapat maklumat bahawa agak sukar setengah-setengah pihak untuk mendapat pengiktirafan daripada JPA berhubung dengan pengajian mereka yang mereka belajar. Ada pelajar-pelajar yang membuat rungutan, ialah seperti mereka belajar di universiti di Durman di Sudan. Begitulah juga mereka belajar di Syria, mereka belajar di Yaman. Sudah ramai graduan daripada sana, alumni daripada sana, namun mereka berhadapan apabila pulang, sijil mereka tidak diiktiraf. Dan mereka juga mungkin tidak tahu cara bagaimana mendapatkan pengiktirafan. Walau bagaimanapun, saya di sini saya melihat bahawa pihak kerajaan dan khasnya JPA perlu melihat secara luas dan pandangan jauh, agar pelajar-pelajar yang pergi belajar itu, apabila mereka pulang ke Malaysia, ke negara kita, mereka dapat memberi sumbangan kepada negara dan membangunnya melalui pelajaran yang mereka pelajari. Dan hal ini boleh dibuat. Dan jangan saya melihat, jangan terlalu menyempit-nyempitkan atau menyusahkan. Saya sendiri ada sedikit pengalaman berhubung dengan hal ini. Walau bagaimanapun, saya harap perkara ini boleh dipikirkan. Kerana kita, apabila kita diberi jawatan oleh kerajaan, tujuannya ialah untuk mengurus dan memudahkan urusan yang sepatutnya. Kerana itu konsep di dalam Islam sebut yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan menyusah-nyusahkan. Dan apabila kita memberi layanan yang baik dan memudahkan urusan, memberi tunjuk ajar yang baik, boleh memberi satu kepuasan kepada pelanggan. Hal inilah yang perlu kita titik beratkan di dalam tugas kita sebagai orang yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan. Begitulah juga saya nak sebut di sini ada sedikit perbezaan, tetapi apabila dirujuk kepada JPA, dia kata ada masalah. Saya bagi contoh spesifik. Universiti Islam di Indonesia, IAIN dan juga UIN atau UAIN, mereka telah kerajaan Malaysia, JPA, mengiktiraf beberapa fakulti daripada sana. Dan fakulti ini ialah fakulti syariah, fakulti usuluddin dan fakulti saya ingat dua itu, dan dakwah. Dalam perkembangan universiti di sana, ada sedikit perubahan di segi nama. Sebagai contoh, ialah fakulti usuluddin ditukar kepada fakulti Quran dan Hadis. Apabila berubah nama, maka
sijil atau syahadah yang dulunya Fakulti Usuluddin itu diterima oleh kerajaan kita, berubah nama tadi, maka sudah tidak diterima lagi. Walaupun silabusnya tidak berbeza. Hal ini saya meminta kebijaksanaan kita di dalam mengurus. Sebabnya ialah menjadi beban dan masalah kepada pelajar. Pelajar pergi belajar dengan nama yang diiktiraf dulu, dan dia sistem itu, kurikulum itu. Namun apabila pihak universiti sana ada perubahan sedikit nama, maka JPA sudah tidak mahu mengiktiraf. Dan kerana itu saya harap ini perlu pada kebijaksanaan di dalam menilai, bukan dilihat dalam konteks yang sempit, tetapi kepada keseluruhannya. Seterusnya, Tuan Dipertua, saya ingin pergi kepada perkhidmatan am perbendaraan B11. Ini berhubung dengan petroleum. Saya telah banyak kali mendengar di Dewan ini tentang jawapan menteri dan juga timbalan menteri berhubung dengan kawalan petroleum ini tidak akan diguna oleh orang luar. Dan dalam sidang ini pun saya dengar. Apa yang saya lihat, saya ni duduk dekat sempadan, Datuk dan Ketua. Saya boleh melihat dengan mata kepala sendiri, istilah ini dipinjam daripada sahabat saya, Datuk Firdaus. Kereta-kereta dari Thailand berderet, memanjang. Walaupun dikatakan hanya membenar untuk 20 liter atau 30 liter sebagainya, untuk sekali sekali isi, tetapi kereta yang sama pula akan pulang balik. Dan ada ketika-ketikanya ada pihak rela di situ, di stesen minyak, dan ada pihak-pihak lain. Ketika itu tak apa, tetapi selang 2-3 hari pulih seperti sedia kala. Hal inilah saya melihat pemantauan kita, dan kadang-kadang ketika-ketika tidak berterusan. Apabila pengawasan ini tidak berterusan dan hanya datang ketika-ketika, khasnya apabila berlaku dikejutkan oleh akhbar melaporkan, barulah bergegas buat itu dan ini, maka ia tidak ada kesan yang baik, dan hasilnya subsidi yang diperuntukkan untuk warga negara kita dapat dinikmati dan diambil oleh orang lain. Seterusnya, Tuan Dipertua, saya nak pergi kepada B13. B13 ini ialah Kementerian Luar Negeri yang meminta tambahan sebanyak 9 juta lebih untuk pengajaran Forum Ekonomi Islam Sedunia ke-8. Saya tadi mendengar senator telah katakan, bahas sebelum saya, forum ini telah dilaksanakan. Tak apalah, telah dilaksanakan. Cuma saya melihat 9 juta ada satu jumlah yang besar untuk penganjuran forum. Adakah orang yang datang, jemputan yang datang itu kita bayar mereka? Bayar tiket kapal terbang, penginapan dan sebagainya. Kalau itu memang beratlah kerajaan kita untuk menanggung kos, dan kos itu sangat tinggi. Kerana saya melihat, kalau dulu di universiti pengajuran forum, dan kita juga pergi, kalau kita nak pergi forum atau membentang kertas kerja dalam mana-mana seminar yang besar di luar negara, maka kita akan bayar. Kita akan membayar. Malah kertas kerja yang kita nak bentang pun kita kena bayar. Itu yang standard antarabangsa. Saya tidak tahu bagaimana forum ini
dan bentuk mana yang telah diadakan. Adakah forum ini terlibat orang-orang tertentu yang kita kena bayar dia datang, ataupun bagaimana? Itu yang saya mahu tahu. Karena jumlah ini sangat besar bagi saya, 9 juta. Dan ini adalah wang negara, dan kita sangat prihatin terhadap perkara ini. Begitu juga, tadi saya dengar forum ini akan diadakan sekali lagi di luar negara, di UK. Tetapi tak tahu pula kosnya sebanyak mana. Yang itu yang ke-8, yang ini mungkin yang ke-9 yang akan dilakukan. Sebanyak mana pula kos. Saya bersetuju forum ini kita buat. Tetapi kita perlu lihat bahawa kita juga perlu bercermat-cermat, berjimat cermat. Kerana kita pun selalu menyebut ada defisit, negara kita perlu jaga. Kalau sekiranya semua orang akan menjaga dengan baik, jadi wang kita akan lebih, kita belanja dengan berhemat, negara kita akan selamat, insya-Allah. Saya nak pergi kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, khasnya berhubung dengan Halal Industry Development Corporation, Sendi Berhad. Saya mengalu-alukan bahawa Halal Industry Development ini merupakan satu bidang yang perlu diperkasakan. Dan semua orang akan selesa apabila produk itu halal. Produk halal ni bukan hanya untuk orang Islam sahaja, tetapi dia sesuai untuk semua orang. Bagi saya, pengeluar, mereka ingin supaya barangan mereka laku dan mendapat penerimaan. Dan sebilangan besar pengguna adalah orang-orang Islam. Kalau sekiranya orang Islam, produk itu halal dan diguna oleh orang Islam, maka semua orang lain pun boleh manfaat yang sama. Sebaliknya, kalau produk itu tidak halal, mungkin sebahagian daripada pengguna Islam tidak akan menggunakannya. Kerana itu saya sokong perkara ini supaya diberi perhatian dan diperkasakan. Walau bagaimanapun saya ingin tahu, kita merupakan sebuah negara yang telah memulakan perkara ini. Namun sekarang ini banyak negara yang telah berlumba-lumba. Apa yang saya tahu, maklumat yang saya dapat, kalau Thailand telah ada satu fakulti di sebuah universiti, satu fakulti khusus yang kendalikan masalah halal ini, produk halal. Nah, adakah di tempat kita ni sampai ke peringkat itu ada produk halal yang dilaksanakan oleh satu agensi sehingga ada satu semacam sebuah fakulti ataupun yang seumpamanya. Biar kita mempunyai satu wawasan yang kuat supaya kita dapat menjual produk kita yang kepada umat di dalam negara dan juga di luar negara. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Pelajaran merupakan satu kementerian besar, apalagi telah digabungkan dengan pengajian tinggi. Dia telah menjadi satu. Jadi bagi saya, inilah nadi yang besar di dalam negara kita untuk membentuk masyarakat. Dan di sinilah akan lahirnya masyarakat. Baik di sini, insya-Allah, baik di luar. Kalau di sini kurang, maka kurangnya luar. Kerana itu, dalam transformasi ini, 1325 ini, saya melihat perlu dilihat perkara-perkara yang ada kelemahan. Dah bagus dah, tapi mungkin ada kelemahan yang perlu ditokok tambah. Sebagai contoh ialah saya selalu pergi dengar ceramah agensi dadah ADN, dan mereka memberitahu salah satu faktor yang besar di antara faktor-faktor yang menyebabkan remaja kita terlibat dengan dadah ialah kerana lemahnya pegangan agama.
Apabila merujuk pegangan agama, ialah agama Islam. Kerana yang terlibat dengan dada itu ramai di kalangan orang Islam. Orang Islam yang beragama Islam terlibat dengan dada. Kenapa? Kerana salah satunya ialah lemahnya pegangan agama. Sehingga diberitahu ada di kalangan mereka yang tak salat pun. Dan malah lebih daripada itu ada yang tak tahu mengucap pun. Sedangkan ini adalah anak-anak kita yang belajar di sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah menengah yang mereka itu lalu kedua-dua sekolah tersebut. Jadi di mana kelemahannya? Di segi pelaksanaannya. Mungkin kurikulumnya bagus. Dah cantik, kemas, tapi di mana kelemahannya? Adakah sekitar penyampaian ataupun apa dia? Jadi hal ini yang perlu kita lihat. Dan saya minta Kementerian Pelajaran melihat perkara ini dengan serius. Kalau kita dapat lihat anak-anak kita dapat cemerlang dalam matematik, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan sebagainya, kerana ini adalah pelajaran teras yang wajib ambil, wajib lulus. Kalau tak cukup, ada tuition, berbagai usaha lagi. Tapi pelajaran Islam adalah pelajaran teras. Saya dengar jawapan Menteri di dalam Dewan ini. Tetapi tak wajib lulus. Apabila tak wajib lulus, pelajar-pelajar ni dia tidak beri perhatian. Ibu bapa pun sama. Jadi kerana itu saya melihat transformasi ini perlu lihat kepada asas yang kukuh, iaitulah perlu wajibkan pelajar itu kepada anak-anak Islam dan beri merit yang khusus di dalam peperiksaan dan ada nilai. Ini perlu sebab kita telah menghadapi suasana masyarakat yang begitu kecamuk. Tak mengapa kita undur ke belakang. Sebab pepatah ada mengatakan, kalau sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Jadi kita kembalikan kepada pangkal. Dan malah ramai orang mengeluh. Anak-anak kita, sebagaimana yang telah disuarakan di luar dan juga dalam dewan ini, adab sopannya kurang. Beradab dengan orang tuanya, dengan yang lebih mudanya, dan dengan gurunya, dan sebagainya. Tuan Dipertua, saya ingin supaya pihak kementerian memberi fokus bagaimana mendidik anak-anak kita dengan akhlaknya supaya lahir sebuah masyarakat Malaysia yang harmoni, yang bertoleransi, yang saling faham, memahami antara satu sama lain, dan hidup kita dalam rukun damai, kita hidup bernegara, hidup berjiran tetangga. Yang Mohd, masa kita tepat pukul 5.30. Jadi Yang Mohd masih nak sambung ke besok ataupun ada lagi sikit? Ada lagi. Besok saya bagi 10 minit Yang Mohd. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd. Ahli-ahli Yang Mohd, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 1 Ogos 2013.